Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang ke Safetyman Night Class. Selamat datang ke Safetyman Podcast. Kepada yang baru participate, baru sertai kelas ini, dan kemudian selamat kembali kepada rakan-rakan yang telah join kelas ini sebelum ini. So, saya doakan anda semua dalam keadaan sihat sejahtera dan dilindungi daripada wabak COVID-19. Okay, baik. Sebelum kita nak mulakan ni kan, kita nak bacakan Fatihah ataupun bertafakur sebentar untuk rakan-rakan kita yang tumbang kerana COVID-19 dan juga yang terjangkit, semoga mereka sembuh sempurna. Okay? So, kita baca sekejap Fatihah. So wabak COVID-19 ni sejak daripada hujung tahun 2019 sampailah sekarang dah ramai yang meninggal. Ada student saya pun meninggal. Arwah siapa Bang Ramdi namanya? Saya pun dah tak ingat dah. Azizi okay. Sahabat pun ada yang meninggal. So ianya satu peringatan yang maut itu meninggal. Maut itu sangat dekat dengan kita dan boleh berlaku pada bila-bila masa. Okay, baik. So kita yang masih lagi hidup, yang masih survive ni, nak teruskan kehidupan dan buat yang terbaik supaya kita hidup kehidupan yang penuh bererti. Dan terima kasih kepada semua yang hadir. Kepada yang tidak mengenali saya, siapakah diri saya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Azhan Arif bin Mat Yusof, mesra dikenali sebagai Azhan Safetyman, dan sekiranya anda nak panggil saya, tak payah nak panggil cik, tuan ataupun datuk, panggil saya sebagai coach sahaja. Saya adalah seorang professional learning facilitator dan juga coach yang membantu organisasi untuk mempercepatkan proses memajukan sistem amalan OSH mereka melalui program-program in-house training dan juga coaching. Okay. So malam ini kita membawakan satu topik. Topik ni basic sahaja. Ceritanya yang basic ni pun ramai yang tak tahu. Jadi saya nak bantu anda semua untuk jadi lebih jelas tentang konsep ini. HIRAC ialah jantung kepada OSH Management System. So, pada malam ini saya punya drawing board akan kembali dan kita akan pergi ke drawing board saya. Okay, baik. Okay. Nampak tak drawing board saya? Nampak tak? Kalau nampak sila komen. Nampak? Sila komen. Komen tak nampak? Ini namanya online learning ni, kita nak kena make sure everybody is at the same place. Nampak ke tidak? Nampak Okay. Right. Okay, baik. So mari kita mulakan. Okay, baik. So saya mulakan dengan kitaran PDCA. So semua orang kenalkan PDCA itu apa? PDCA ialah Plan, Do, Check dan juga Act. Okay. So dalam ISO 45001 yang terbaru, cycle PDCA masih lagi dikekalkan. Masih lagi gunakan PDCA. Yang berbezanya ialah hanyalah susunan elemennya ada diperkenalkan elemen baru. Contohnya seperti di tengah-tengah PDCA sekarang ni sudah ada leadership. Itu yang baru. Tapi yang lain masih lagi sama. Kenapa ini penting? Sebab inilah yang saya nak tunjukkan bagaimana HIRAC menjadi jantung yang akan mencambahkan segala elemen-elemen di dalam dalam cycle PDCA ini. Oh ya.
kepada yang tak biasa, yang baru first time join, sekiranya anda ada soalan, just tanyakan sahaja ya di ruangan komen. Nanti saya akan baca. Okay, baik. Now, okay. So, sekarang kita akan pergi ke format high-rec. Kita akan pergi ke format high-rec. Okay, baik. Dalam format high-rec, dia ada 3 elemen yang penting. Yang pertama ialah langkah kerja. Kan? Betul tak? Langkah kerja. Apa pula bersangkut-sangkut ni? Langkah kerja. Dan kemudian yang kedua ialah hazard dan akibat. Okay. Sekejap. Kenapa dia berkelip? Oh, masih lagi Masih lagi nampak Okay. Kenapa dia berkelip? Hazard dan akibat. Dan kemudian yang ketiga ialah penilaian risiko. So, L darab S sama dengan M. Risiko. Kejap ya. Dah salah. Okay, tulis balik. Risiko. Bukan 3 lah, ada 4. Dan kemudian yang keempat ialah langkah kawalan. Okay. So, secara asas ini adalah 4 perkara yang ada dekat dalam high-rec. Betul tak? Betul kan? Dia mesti ada 4 ni. Dia mesti ada 4 perkara ni. Okay. So, kita akan bermula dengan pengenalpastian hazard dan akibat. Kita akan bermula di sini. Baik. Bila kita nak membuat pengenalpastian hazard dan akibat, kita kena ada metodologi. Kena ada metodologi untuk mengenal pasti hazard dan akibat. Sekiranya anda masih ingat kepada yang dah kompeten jadi Safety and Health Officer, ataupun anda satu masa dulu pernah ambil kertas paper 4 tu, lepas tu fail macam saya, kan dekat bahagian sini ni ada kan dia minta metodologi untuk mengenal pasti hazard kan? Ada kan? Kat situlah yang kita ada tulis, contohnya buat survey lah, temu ramah lah, perbincangan dan seterusnya. Betul kan? Betul kan? Right? Jadi, dekat sini, dekat dalam high-rec ni, kita kena ada metodologi. Okay? So, antara metodologi yang kita ada, contohnya ialah yang pertama ialah daripada aduan pekerja. Okay. So, aduan pekerja tu dia berlaku dekat mana? Dia berlaku dekat bahagian D. Dekat bahagian D. Dekat sini, bahagian do. Kat sini kita ada elemen komunikasi. Dia komunikasi dan konsultasi. So, bermaksud kita ni nak kena wujudkan channel untuk pekerja melaporkan hazard-hazard yang mereka jumpa. Okay? So, contoh channel-channel yang ada, contohnya macam kat UC-UX, contohnya yang lain macam channel email, channel WhatsApp, channel apa lagi? Channel Telegram, yang lain boleh juga verbal report. Ataupun yang lain mungkin dalam toolbox. So kat sini ni
So kat sini ni dia berkaitan dekat situ, dekat bahagian D, dokumen aduan pekerja. Okey. Yang lain, kalau kita tahu HIRAC kena review sekurang-kurangnya 3 tahun sekali, itu yang ditulis kat dalam guideline. Tetapi sekiranya berlaku contohnya kemalangan, maka dia pun kena review balik kan. So dekat situ metodologinya ialah siasatan kemalangan. Salah tulis. Metodologinya ialah siasatan kemalangan. So, siasatan kemalangan akan berada dekat mana? Siasatan kemalangan akan berada dekat bahagian improvement. Di bahagian A. Di bahagian sini. So, yang ini dipanggil improvement. So, yang lain kita juga boleh adakan pemeriksaan tempat kerja. Pemeriksaan tempat kerja. So, yang itu berada dekat mana? Yang itu berada dekat sini. Dekat check. Okey. Yang lain, apa lagi? Kat mana lagi sumber-sumber kita? Yang lain pun kita pun selain daripada pemeriksaan tempat kerja, kita pun juga boleh ada audit juga. Ada audit. Contohnya macam auditor yang tajam mata macam Bang Ramli kan. Datang je nampak, tu apa tu? Macam mana kau buat kerja tu? Tengok-tengok je dah kantoi. So, maka dekat situ tu nak kena nak kena buat sesuatu. So, yang itu pun berada dekat C juga. Bahagian check. Okay. So, kemudian bila kita dah kenal pasti hazard ni, contohlah kita ada hazard, contohnya kita ada noise. Bila kita ada hazard noise, yang kita nak kenal pasti ialah apakah legal requirement yang terpakai. So, daripada hazard ni pun dah datang kepada plan, kepada legal analysis ataupun legal register ataupun gap analysis. Antara dua tu. Jadi daripada hazard yang kita dah kenal pasti tu membawa kepada legal pula. Dan kemudian daripada legal tu lah yang kita akan jadikan operational control. Ni bawa pergi ke sini. Jadinya operational control. Kalau anda tak tahu apakah itu operational control, ini adalah cara macam mana anda mengawal kerja kat tempat kerja tu supaya dia jadi selamat. So contohnya kita buat SOP lah. Kita buat PTW dan segalanya, dan kadang-kadang kita tak ada idea kan. Dan kadang-kadang bila kita nak buat sesuatu, bukan kadang-kadang, dan bila kita nak buat sesuatu, kita nak kena pastikan yang ianya comply dengan legal. So dekat situlah datangnya. Kenapa? So legal requirement ni kita nak kena assess, dan kemudian inilah benda yang akan kita convert jadi operational control. Contohnya macam noise, dia punya legal dia. So legal dia ialah noise regulation.
Kalau apa namanya? Kalau chemical kita ada class, kita pun ada use. So macam tu lah. So bergantung kepada segala hazard yang kita ada. Kita nak kenal pasti ada tak legal requirement yang berkenaan dengan hazard tersebut, dan kemudian kita assess dan convert dia jadi operational control. Okay. Nak tengok soalan. Ada tak soalan? Okay. Oh, tak ada soalan. Okay. Baik. Bagus. Hari ini semuanya apa namanya? Hati cerah-cerah belaka. Okay. Baik. Dan kemudian yang seterusnya, bila kita dah ada hazard, kita nak kena ada langkah kawalan, dan langkah kawalan mestilah ikut hierarki. Ikut hierarki kawalan. So, contohlah kita nak ada elimination. Kita nak eliminate sesuatu hazard. Bukan sekadar noise sahajalah. So contohnya kita nak eliminate, kita buat satu program. Contohnya macam 5S. 5S program untuk menghapuskan segala benda-benda tak perlu yang boleh jadi fire hazard, yang boleh jadi slip and trip hazard semua sekali itu. Yang itu tu kita bila namanya program 5S, dia nak kena ada SOP. Itu satu. Lepas tu nak kena ada participation. Yang itu communication. Dan kemudian banyak lagi lah dekat 5S ni. So yang itu pun dah mencambahkan anda punya OSH management system. Okay. Yang lain substitution saya tak ada contoh sangat. Dia lebih kurang macam elimination je. Dan kemudian engineering control. Okay. Bila engineering, dia akan berkaitan dengan D juga dekat sini. Dia pun akan berkait dekat D. Okay. So sekiranya benda tu benda yang baru, management of change nak kena ada. Management of change. Sebab benda tu baru kan. Sensor lah, guarding lah dan sebagainya tu. Yang itu tu semua sekali nak kena adakan. So yang itu kita kena ada management of change. Dan kemudian yang lain, dia pun akan ada program pemeriksaan. Pemeriksaan yang itu akan berada dekat C, inspection. Okay. Dan kemudian elimination, substitution, engineering, dan kemudian yang seterusnya ialah pentadbiran. Okay. So pentadbiran contohnya training. Training ni dia ada dua kaitan. Yang pertama dekat legal. Yang kedua dekat do juga, mengenai dengan training and competency. Training and competency. So yang ini pun berkaitan dengan yang ini. So training and competency. Belum cerita pasal SOP. SOP memanglah dekat D, dekat do. Okay. Segala signage semua sekali, semuanya dekat do, operational control. Okay. Dan kemudian yang terakhir PPE. Dan PPE ini pun berada dekat operational control lah. Okay. Baik. So bermaksudnya dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang kita nak cerita ni, ialah inilah apa namanya, hanya dengan high rec sahaja sebenarnya dia dah mencabahkan
anda punya OSH management system hampir lengkap. So bermaksud setiap yang anda setiap yang anda nyatakan, yang anda tuliskan dekat dalam hairat anda ni, semua sekali ni ada dia punya ni, ada sebab-sebabnya. So usah buat sesuatu tu tanpa ada sebab. Contohnya bila buat training, kenapa buat training? Sebab OSHA suruh. Okay. Itu je. Anda lupa yang dalam hairat pun ada juga requirement yang ada juga hazard yang anda letakkan training sebagai solusinya. Kan? Ada banyak kan? Jangan nak tipu. Sebab saya pun dulu sikit-sikit training. Kan? Naik tangga lah, working at height, semua sekali itu semua sekali itu memerlukan training. Dalam dalam OSHA tak ada cakap working at height kena ada training, tak ada. So dengan itu kita ni ada bila kita buat sesuatu tu, biarlah ada hairat di sebaliknya. Dan macam saya cakap, contohnya macam anda minta bajet kan. Katalah anda minta bajet. Bagi satu contoh jenis bajet yang selalu anda anda minta tapi selalu kena reject. Ada tak? Okey, selalunya ni yang selalu kena reject training lah. Bajet. Sekarang katalah nak buat training. Katalah training apa? Training forklift. Katalah training forklift. Training forklift dekat dalam OSHA tak ada tau. Tak ada. Dalam OSHA tak ada dinyatakan secara jelas forklift kena training. Tak ada. Yang ada hanyalah dalam FMA, dalam kebajikan, keselamatan dan kesihatan, sebarang mesin tak boleh dioperasi sehinggalah pekerja dibagi latihan. Itu je lah. Operasi mesin berbahaya. Itulah yang dijadikan kaitan di antara training dengan training forklift dengan akta ni. Biasanya kaitannya di situlah. Ceritanya yang lebih jelas ialah hairat. Kalau dalam hairat, ada tak anda tulis hairat tu hazardnya, hazard hairat. Hazardnya forklift boleh langgar, lepas tu akibatnya mati. Ada tak? Ada tak anda tulis dekat dalam hairat ni? Saya tanya ni sebab ada setengah orang dia segan nak tulis mati kat dalam dia punya risk assessment, yang mana saya pun tak faham. Kenapa entah yang segannya nak tulis mati tu? Ada Abang Nuhizam mestilah ada. Ni orang lain ni yang dekat 30 orang ni. Ada tak anda tulis mati? Perkataan besar. Memang perkataan tu ialah langgar boleh akibatnya mati. Tulisnya ialah mati ataupun fatality. Ada tak anda tulis? Bang Syukur pun ada rupanya malam ni. Kau tengok. Korang tengok. Ini semua ini orang-orang berpengalaman. Perkataan mati tu, maut ataupun fatality tu penting ya. Penting. Sebab selagi anda segan nak tulis perkataan mati, perkataan fatality, perkataan maut, anda segan nak tulis benda ni, dia punya weight, dia punya pemberat dia untuk dapatkan mendalah ni ni tak ada.
Dan ini yang kita akan kongsikan kat dalam kelas Heroes pada bulan 10 ni. Macam mana anda nak define, macam mana anda nak tulis hazard tu supaya orang faham benda tu bahaya. Dia masalah kebanyakan orang, bila dia tulis hazard, dia tulis kerat jalan. Contohnya forklift terbalik. Forklift terbalik. Itu je dia tulis dalam dia punya highlight je. Dan ini adalah level orang yang dah berpengalaman 3 tahun tau. Bila anda tulis cuma forklift terbalik je, nak minta bajet untuk buat training ni tak keluar. Sebab apa? Sebab forklift terbalik tu jarang berlaku. Dan bunyinya macam mustahil. So, bila anda punya cara untuk define hazard tu lemah, jangan marahkan bos. Jangan marahkan bos sebab dia tak keluarkan bajet. Jangan marahkan. Marah kat diri sendiri, kenapa tak belajar cara menulis hazard sampai keluar bajet ni? Sebab apa? Sebab orang safety ni sepatutnya dia adalah orang paling senang minta bajet sebab sikit-sikit mati. So bila kita nak elakkan ini daripada berlaku, ni. Bila kita nak elakkan ni daripada berlaku, maka training ni hanyalah salah satu daripada list of benda yang kita nak keluarkan. Okey. Dalam satu contoh kan, ini isu yang safety status bangkitkan. Dia propose tu punya forklift punya speed limit tu, forklift speed limit dia propose dia nak letak berapa lah, 10 km sejam. 10 km sejam. Tapi bos dia tak setuju. Bos dia minta 18 km sejam. Saya nak tanya anda, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh 18 km sejam? Boleh ke tak boleh? 18 km sejam kat dalam tempat kerja. Boleh ke tak boleh? Propose saja boleh. Boleh je. Abang Ramli punya skill dah keluar dah. Tak. Ni saya tanya ni. Member kita safety cadangkan yang yang forklift speed limit kat tempat kerja kita nak set 10 km sejam. Management kata tak boleh. Productivity nanti terjejas. So nak tak nak mesti 18 km sejam je. So soalannya, boleh ke tak boleh? Itu soalan yang saya nak tanya anda semua. Kalau anda lah boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Ini ada 33 orang ni. Ya Allah, ramainya. Sini. Sini. Ada tak? Okey. 18 je, kenapa tak genapkan 20? Aku pun sesungguhnya saya pun ada soalan yang sama. Kenapa tak 25? Kenapa tak 30? Kenapa tak 20? Ya, kenapa 18? Saya pun heran, kan? Alright, baik. Abang Noizam ni dah ngulang-ngulang buat decision matrix. Okey. Alright, gini. Okey. Soalannya, gini. Kita sebagai safety, kita bukannya orang nak jawab boleh ke tak boleh. Yang kita nak advise kepada kita punya management ialah yang pertama, hazard. Hazard bila dibuat laju 18 km sejam tu, 18 km per jam tu, hazardnya tak sama dengan 10 km sejam. Tak sama. Kalau 10 km sejam tu, kan, kalau dia lah bawa barang kan, bawa barang. Pandai juga aku lukis forklift kan. Kan.
bawa barang, kalau dia brake 10 km sejam, insya-Allah benda ni paling-paling tidak pun dia tumbang macam ni. Kalau 18 km sejam, takut-takut dia terbang, tersungkur. Lepas tu, itu satu. Nombor dua, grip tayar ni. Grip tayar ni pada 18 km sejam. Kalau 10 km sejam, dia mungkin akan slide mungkin 2 meter. Kalau 18 km sejam, mungkin dia akan slide katalah katalah 5 meter. Sebab lantai kat dalam production biasanya licin kan. Itu belum lagi tambah kita ada sistem racking. Lepas tu sistem racking tu ada bertingkat-tingkat pula tu. Buatnya langgar kat sini, mau punah semua sekali. Okay. So selain daripada hazard, yang kita nak advise ialah langkah kawalan. So langkah kawalan. Okay. Baik. So langkah kawalan. So decision matrix Bang Nohizam tu saya tak pasti macam mana rupanya. Apa ceritanya, bila ada orang tanya dekat tempat kerja saya dulu, soalan bodoh ni lah, bang, safety kita nak buat macam ni, boleh tak? Kita akan buat risk assessment. Daripada situ barulah kita buat decision boleh ke tak boleh ini dengan mempunyai dasar. Sebab bila kita buat siasatan nanti, satu soalan yang akan saya tanya wajib ialah how the speed limit is set. Okay. How the speed limit is set. Itu soalan bodoh dia. How the speed limit is set. Dan saya expect high rec is part of it. Okay. High rec is part of it. And then dia punya langkah kawalan pun saya expect dia tak sama dengan 10 km sejam punya. Kalau samalah bila kita memandu dekat dalam lita lumba berbanding dekat jalan raya, peraturannya berbeza tau. Kalau dekat lita lumba adalah salah untuk berhenti kat tepi jalan ataupun bawa kereta slow-slow. Itu salah besar. Disqualified, boleh kena ban terus. Kalau dekat kalau dekat jalan raya, nak bawa slow-slow lah, hantar awak le, tak jadi masalah. So dia macam tu. Okay. Tayar tak ada rambut. Okay. Belum kira brake not it. Ini Abang Syukur ni dia pandai bawa ni. Okay. Baik. Okay. Menyimak soalan. Ada tak? Oh, Kamisah ada malam ni. Terasa macam nak seru. Oh, ada Muna. Okay. Okay, alright. Ni. Ui, dia punya gambar lawa sih. Okay, sebab tu high-rec live document dengan high-rec yang bagus, gambar, internet audit wajib digunakan sebagai checklist reference. Ya. So, dijadikan rujukan lah. So, kita pergi ke sana, itu ialah kerjanya. So, adakah kontrolnya semuanya ada di sini? Saya nak tanya, kalau anda buat review high-rec kan, pernah tak buat review on-site? Bawa high-rec, pergi dekat site, katalah dekat machining, tengok kat machining tu, semua tu ada tak? Ada kat situ. Ada tak? Tengok kat situ. Mestilah baca bismillah sebelum mulakan kerja. Tanya dia, baca tak bismillah tadi? Tak. Okay, salah. Okay, right. So, baca semua sekali. So, yeah. Dulu saya buat hampir bila time rajin tu hari-hari buat. Sebab kadang-kadang glove PPE, glove tu dah bertukar. Daripada glove yang mahal kita beli untuk dia tu, yang patutnya RM2.5 sepasang tu,
tiba-tiba tukar jadi 50 sen punya. Bila tanya apa hal? Oh, yang itu sayang nak pakai bang, simpan. Tak boleh, nak kena pakai bang. Ya Allah, abang ni janganlah buat saya stres. Macam tu lah. So, bang, pergi pakai bang, pergi. Pergi pakai. Kadang-kadang pergi tengok, makin, glove-nya makin mahal. Tengok. Apa sah makin mahal? Oh, yang ini, yang dulu kita pakai tak best, so kita pakai yang baru. Nak kena bagi tahulah. So, benda tu nak kena matching. Bukannya bukannya sekadar indah di dalam dokumentasi sahaja. Yang ini ada seorang auditor tu asyik marah aja. Jangan tengok dokumen bila audit. Betul. Kita nak kena tengok sekali. Baik. Okey. Yang lain. Oh, ya. Yeah. Incompetent forklift driver as hazard. Setuju tak? Kalau saya memang setuju. Sebab apa? Forklift operator yang tak kompeten memang boleh mengakibatkan kecederaan dan juga kejahanaman harta benda. Dah jadi dah kat tempat kerja saya. Dia ni separuh kompeten saya rasa. Dia ni cleaner. Cleaner ni kerja dia ialah mengemop green lane, tempat jalan kaki tu. Sekali tu tengah mengemop, tengok-tengok ada forklift parking kat tengah-tengah tempat yang dia nak mengemop tu lah. So apa dia buat? Dia tengok kat situ, oh ada kunci lah. Kunci ada. Aku ni pernah bawa forklift dulu ni, rasanya boleh ni. Kalau setakat nak tolong alihkan ke tepi parking semula, tak jadi masalah kot. So dia bawa slow kan. Lepas tu kan, dia ni baik hati. Daripada nak parking cocok, dia nak buat reverse parking. Tapi cara reverse parking dia ialah dah masuk kat dalam tempat tu, dia nak buat pusing O lah. Forklift boleh buat pusing O tau, bukannya pusing U. Masa dia buat pusing O tu, fork tu tak lepas jolok satu mesin. Cover mesin tu harga dia $25,000. Kau kan dah dapat satu biji lubang. Jadi sejak daripada hari tu, kita orang mengharamkan untuk kunci forklift ditinggalkan atas dasar insiden tersebut. Okay. So yes, incompetent forklift driver adalah berbahaya. Kita tulis kecederaan serius je. Ini yang selalu saya jumpa. Macam, kenapa nak tulis kecederaan serius bila dia boleh meninggal dunia? Sebab benda ni, benda ni, again, nama kita ada tau kat dalam setiap hierarchy tu, nama kita ada tau. Kalau tak sebagai part of team member atau sebagai reviewer. So anda sebagai safety practitioner, anda adalah pakar rujuk dan anda yang menetapkan standard risk assessment kat tempat kerja anda. Jadi anda nak kena ada cukup ilmu ni untuk debate kenapa kecederaan serius je. Why? Sebab takut benda ni biasanya berlaku dekat kerja-kerja yang berisiko tinggi lah. Takut bila tulis macam tu, orang take it for granted sebab dia kata paling tidak pun patah tulang je dan kemudian meninggal dunia. Macam mana nak jawab tu? So that's why ini something yang saya nak cetuskan idea di dalam pemikiran anda pada malam ni. Cik Kiri ada kata, ada tulis. Bagus. Okay. Baik. Yang lain, sepelahan si pejalan kaki. Ini standard. Pun nak kena tengok pelahan jalan kaki ni, jalan kaki siapa. Kalau Coach Azan Septimin punya slow, masak. Kenapa sepelahan bukan selaju? Sebab perkataan selaju akan men-trigger untuk melaju.
Ini dari sudut psikologinya. So bila kita guna perkataan perlahan, dia akan dalam mindset dia nak perlahan. Itu dia punya ni. Dan kemudian yang lain. Okay. Macam mana nak push proses owner buat hierarchy sendiri? Okay. Ini soalan yang baik. Dia gini. Dia macam ni. Bila kita nak suruh orang buat sesuatu, peraturan yang pertama ialah orang tu mestilah ada skill dan knowledge untuk buat perkara tersebut. So, kita nak tanya pada diri kita, yang kita nak suruh ni, mereka punya level of kompetensi tu untuk buat hierarchy tu pada level mana? Level kita, level bawah lagi, atau level baru nak kena safety? Sama macam diri kita, kalau kita disuruh buat benda yang kita tak pernah buat, contohnya lah kan, kita disuruh untuk pergi register pekerja asing untuk COVID-19 kan tak pernah buat kerja kan, pernah buat kerja tu, kita punya kesukarelaan tu macam mana? Okey, jom, okey, boleh, saya buat, ataupun tak nak lah, bagilah orang lain, mana aku tahu buat benda ni. So that's number one. Kita nak kena bagi dia knowledge, kita nak bagi dia skill. Dan kemudian yang ketiga, yang ini diucapkan oleh Cikgu Aziz. Kuatkan why. Bagi dia sebab yang kukuh kenapa dia kena buat hierarchy tersebut. Anda boleh slow talk, anda boleh loud talk, no problem. But to me, the best way untuk anda nak sampaikan the big why tu adalah melalui training. Sebab tu bila anda ambil training, adakah anda fikirkan training tu untuk memudahkan kerja anda, menjadikan kerja anda kat tempat kerja anda jadi lebih baik, ataupun anda buat tu semata-mata nak penuhi anda punya training schedule sahaja? Ini yang selalu saya push dengan klien-klien saya. Apa isu yang you ada dengan ni? Oh, soalan baik Cik Azan, saya tak pernah terfikir soalan tu. Itulah. Sebab you all bayar mahal. You all bukan bayarnya RM1, RM2 RM1, RM2 murah. Lebih daripada tu mahal. So, get the most of it. Okay? Kalau macam saya punya modul, memang kita galakkan semua yang ada kat dalam tu untuk uruskan risk assessment dekat jabatan dalam kawalan mereka sendiri. Sebab apa? Sebab they are the one who in charge. They are the one who do the job. Kalau diorang suruh saya nak tanya, so you all allow me untuk tentukan macam mana you all buat kerja you all? Saya akan tanya soalan tu. You all bagi saya untuk tentukan macam mana you all buat kerja you all? You all sure? You all sure? Kalau you all sure, mari saya buatkan semuanya untuk anda. So kita tiba-tiba daripada safety officer punya level, kita dah jadi super operational manager. Sebab operation manager pun kena ikut cakap kita. Macam tu lah. Okay? Right. So harap itu menjawab soalan Muhammad. Okay. Baik. Ada ke SHO yang menjadi management representative untuk 14K, 45K? Ada? Bukan sekadar SHO, manager pun ada. Kalau tak percaya, tanya Bang Nohizam. Semua dia belasah dengan 9,000 pun dia belasah. So, tu je lah. Kebanyakan hierarchy tak meliputi emergency preparedness. Okay. Yang ini saya nak jelaskan. Skop untuk memasukkan emergency bermula pada ISO 45001. Zaman hierarchy dulu kita cuma utamakan dua sahaja, Rajiv. Oh, ni Rajiv, tadi Sanjeev. Okay. Yang pertama routine work, yang kedua non-routine work. Itulah balik-balik kita proses yang kat dalam site
Dan kemudian aktiviti yang jarang-jarang buat, contohnya macam mobile crane masuk kat tempat kerja kita, ataupun kalau kalau ada benda-benda benda-benda ad hoc macam repair kan. Itu ialah zaman dulu. Zaman ISO 45001 bukan sahaja emergency preparedness sahaja yang saya nak cover, kita juga nak cover dengan benda-benda yang abnormal. Benda-benda yang abnormal contohnya macam blackout ataupun merusuhan, dan juga nak cover dengan benda-benda yang kerja-kerja yang dilakukan oleh pekerja tapi bukan kat tempat kerja kita, dia buat kerja kat tempat lain, contohnya tumpang site jiran, ataupun dipanggil kerja kat tempat klien, ataupun kita tumpang workshop dekat tempat kita punya vendor. Itu pun nak kena cover. Kalau dulu kan kita boleh lagi nak pejam mata. Oh, tak, itu bukannya kerja kita. So, dalam kita punya program Heroes, kita akan perkenalkan benda-benda tu semua sekali. Okey. Bang Nohizam dengan Syukur ni macam-macam dia tulis ni. Korang pergi baca kat dalam tu. Okey. Oh, ni macam menarik. Proses owner senang cerita, so kau malas nak fikir pasal heret tu yang objektif tak sampai walaupun training banyak kali. Kalau dalam macam ni anda perlukan strategi yang berbeza. Dan saya rasa dia punya isunya ni isu dalaman ni. So sekiranya nak perlukan idea, boleh hubungi saya untuk kita buat coaching. Kita boleh kita buat coaching. Baik. Alright. Dan kemudian saya nak tunjuk yang bahagian terakhir. Bahagian terakhir kita punya ni macam mana macam mana hierarch ni mencambahkan kita punya OSH management system ialah bahagian ini ya tuan-tuan. Kita ambil perhatian bahagian risiko. Daripada risk matrix, kalau anda buat risk matrix tu dengan betul, minta maaf cakap ya. Ada yang buat risk matrix ni main sembarang aja tulis tapi dia tak tahu apa benda yang ditulis. Ni minta maaf cakap. Dalam risk matrix, sekiranya ianya ditulis dengan betul, anda akan ada senarai top hazards. Itu yang pertama. Anda akan ada senarai top hazards. Yang kedua, anda akan ada senarai top hazardous works. Anda akan ada dua benda ni. Top hazards dan juga top hazardous works. Macam mana nak tentukan top hazards dengan top hazardous works ni? Dia ada dua cara. Yang pertama, anda susun lah. Anda tengok semua anda punya risk matrix tu. Dan kemudian tengoklah matrix mana yang nombor 25, yang nombor 20 tu. Anda lepas tu 20, 25, 15, 10, 5, lagi ada yang 16, maksudnya 4x4, 4x3, 4x2 tu. So mana yang tinggi-tinggi tu, jadilah top hazards tu. Ataupun anda ada satu benda ni dinamakan LOAR. Ini membantu anda untuk define ALARP. Ada yang dah tak faham ke? Apa binatang LOAR, apa binatang ALARP ni? Baik. Usah gusar, safety man di sini, kejap lap. Yang ini maksudnya ialah
as low as reasonably practicable. Okay. So, macam mana nak define? Itulah nombor 1, anda buat hierarki dia daripada nombor 5x5, 5x4, 4x4, 4x3, 4x2, 5x2, yang semua-semua kali itulah. Okay. Yang cara kedua ialah anda nak define LOER. Yang ini kita akan ambil average risk matrix daripada semua hierarchy yang anda ada. Semua yang anda ada. Sebab itu, dalam Heroes, saya tekankan ni bahagian meletakkan anda punya anda punya matrix. Saya tekankan. Sebab apa? Setiap numbers tu mestilah represent the intention that we intended. Kalau anda letak dia macam, ayolah letaklah nombor ni, letaklah nombor ni. Tu yang jadinya bila anda nak develop PTW, patutnya top hazardous ni, ini semuanya adalah kerja yang boleh dijalankan hanya apabila ada PTW. Yang jadi problemnya, bila saya cek dia punya senarai tu, bila saya cek hierarchy dia, dekat dia punya hierarchy, dia punya level dia punya risk matrix untuk katalah untuk kerja working at height kan. Dia punya risk matrix dia cuma 16 je. 16 tu kuning. Kuning maksudnya tak perlukan PTW boleh jalan. Bila saya tanya kenapa nombornya 4x4, tergagap-gagap nak menjawab. Itu yang jadi masalah itu. Sebab anda tak faham anda punya hierarchy. Itu yang saya pening. Bila masuk kelas kan. Okay, anda punya yang ni berapa? Okay. So dalam Heroes, kita akan buat benda semua sekali ni secara praktikal supaya anda punya hierarchy tu jadi betul-betul jadi jantung yang develop, yang akan mencambahkan anda punya PDCA. Itu je lah harapan saya. Itu je lah. Okay. Hafiz tak faham. Aku dah terangkan tadi. Kau faham ke tidak, Hafiz? Okay, baik. Rajiv tanya soalan. Nak tanya, bila kita decide likelihood, ianya berdasarkan insiden yang sudah berlaku atau akan berlaku pada masa hadapan? Saya nak bagi tahu pada Rajiv, kita menentukan likelihood kalau mazhab safety man, kita menentukan likelihood ada 10 faktor dan ianya tidak terhad kepada 10 faktor itu. Okay. So, insiden yang sudah berlaku, potensi boleh berlaku. Contoh yang lain ialah proximity, jarak dengan hazard tu, keberkesanan, kontrol yang sedia ada dan banyak lagi. Dan ini adalah sebenarnya sebab kenapa ramai calon paper 4 fail. Sebab JKKP grill dekat situ sebenarnya. Dan benda ni pun saya sedar bila dah mengkaji benda ni. Ceritanya masa kursus macam tak belajar kan. Kan aku tidur masa tu. Tak tahulah. Ceritanya macam tu. So, antara menentukan likelihood dengan severity, likelihood is the hardest. Dan kena ada metodologi. Dan dalam kelas Heroes, saya akan ajar anda metodologi saya, tinggal anda nak pilih nak guna ke tidak. Macam leceh je, suka tinggal lah. Yang penting ada metodologinya. Sebab ini tak ramai yang faham. Tak ramai yang faham. Okay. Dalam ni lah, kalau ada kat dalam ni yang faham, alhamdulillah, saya suka. Okay. Trend. Ya, Bang Walter ada lah malam ni. Selamat malam Bang Walter. Okay. Alright. So, okay.
Thank you Sifu ulang kaji je. Oh, Bang Isamuddin pun ada dalam ni. Okey, baik. Jarang-jarang. Apa yang jarang-jarang ni? Tiba-tiba je. Okey, baik. So, likelihood tu Okey. Baik. Jadi, ada lagi soalan? Ada lagi tak soalan? Ada lagi tak soalan? So, tak ada. So, jadi saya nak kongsikan pula sekarang ni. Yang saya nak kongsikan pula sekarang ni ialah program kita punya program apa namanya? Program Heroes. So, anda kena pergi ke Facebook Azahan Safetyman. Kemudian pergi ke bahagian events. Pergi ke bahagian events di sini. Dan kemudian dia akan berada kat sini. Heroes. Kenapa ada dua? Okey. Klik. Oh, yang ini salah. Yang ini salah. Cancel event. Delete event. Confirm. Okey, senang. Close. Okey. So buka yang ini. Okey, so event ni kelas ni akan berlaku pada 23 hingga 24 Oktober. Seharian sebab ini kita apply CEP 10 dah approve. So ini syarat yang telah diberikan kepada kami. So program ini saya designkan khusus untuk anda yang nak take charge of your hierarchy dekat tempat kerja. Contohnya macam tadilah, yang anda nak delegatekan hierarchy tu kepada orang lain. So saya designkan modul ni dengan anda punya isu dalam fikiran saya. Okay. Dan anda akan belajar secara praktikal. Kita akan banyak praktikal. Praktikal. Daripada A sampai Z kita akan praktikal. Semua sekali kita akan praktikalkan supaya anda dapat experience-nya untuk laksanakan Heroes, sistem Heroes. Dan kemudian anda juga akan dapat semua template, borang-borang risk assessment, semua sekali yang anda boleh terus gunakan kat tempat kerja anda. Saya halalkan, no problem. So sekiranya anda berminat dengan program ni, okey, berminat, saya tak kata daftar. Yang pertama sekali, klik interested. Mana borang klik interestednya tu? Klik interested. Nanti carilah. Sebab saya punya ni, admin punya ni. Interested, dan kemudian pergi ke link ni untuk anda download. Untuk anda download ni. Untuk anda download ni, kita punya brochure dekat situ. Pendaftaran pun boleh ada dekat sini. So ini yurannya, seorang RM500.5, daftar berdua RM400. Okay. Dan apa namanya, dan ini adalah HRD Corp claimable. Dah siap-siap semua, pasang semua sekali. Okay. Baik. So ya. So itu adalah programnya yang mana saya harap anda akan ambil peluang ni lah untuk upgrade anda punya skill supaya anda boleh take charge dengan anda punya risk assessment. Wah, mahalnya. Itulah. Dia datang dengan kualiti. Kalau rasa baloi ke tak baloi, boleh tanya dengan orang sebelum ni. Okay. Alright, baik. So, itu sahaja daripada saya untuk malam ini. Terima kasih atas atas penyertaan anda, dan semoga apa yang dikongsikan mendatangkan manfaat. Klik like dan juga klik share supaya lebih ramai yang belajar daripada sesi ini, dan juga daripada anda soalan-soalan dan juga perkongsian yang telah anda lakukan.
Terima kasih kepada semua. Kita belajar sama-sama malam ni. Okay? Dan kepada yang belum like dan follow page Azan Safetyman, saya jemput anda supaya anda dapat ikuti kelas-kelas seperti ini secara percuma pada masa yang akan datang. So dengan itu, signing off. Be safe, stay safe. Semoga anda semua dilindungi daripada wabak COVID-19. Jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Azan Safetyman.